Tengok kisah mukjizat baginda Rasulullah SAW. Satu peristiwa taulah mukjizat Nabi, iaitu antaranya keberkatan Nabi yang luar biasa. Antaranya adalah satu sok makanan boleh dikongsi makan cukup untuk 130 orang. Satu sok ni apa? Satu sok ni satu genggam ni, satu cedok ni. Kalau beras pun satu cedok tu, kalau tepung pun satu cedok tu, dia panggil satu sok. 4 kali cedok ni dia panggil satu gandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ala hadhihi niyya wa kulli niyya salih syamila khairatud dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita diberi kesempatan untuk terus bernafas, bernyawa, menikmati nikmat ibadah, terutama pada hari penghulu bagi segala hari, Yaumul Jum'ah, pada hari Jumaat. Kerana bila Allah beri peluang kepada seorang untuk bertemu dengan hari yang penuh fadilat, ataupun waktu, ataupun amalan, tanda Allah sayang dan Allah memberi peluang kepada kita untuk mencari keampunannya, membersihkan diri kita daripada kemurkaannya, dan juga menambahkan amalan pahala yang mengundang rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada dalam majlis ilmu, sementara menunggu azan kita mendengar kisah-kisah baginda Rasulullah SAW sambil kita bersalawat. Tuan-tuan, bila dengar nama Nabi Muhammad disebut, maka jangan berat lidah kita untuk bersalawat. Lancarkan lidah kita, ringankan lidah kita, mudahkan untuk kita mengecapi redha dan syafaat baginda Rasulullah SAW dengan salawatnya sallallahu alaihi wasallam. Sikit sebanyak tentang kisah mukjizat baginda Rasulullah SAW. Kerana kisah mukjizat ini adalah suatu keistimewaan yang besar untuk Rasulullah. Semua para Nabi ada mukjizat, tetapi mukjizat ni benda yang luar biasa. Perkara yang berlaku kepada para Nabi sebagai bukti dia Nabi, sebagai senjata untuk berdepan dengan musuh. Senjata untuk berdepan dengan musuh. Jadi semua para Nabi, di kalangan para Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi Musa yang terbanyak mukjizatnya. Disebut sebagai 9 mukjizat yang agung, 9 mukjizat yang terbesar. Tongkatnya berapa kali digunakan mukjizat tongkat. Tongkat jadi ular 2 kali, tongkat boleh pukul laut sehingga terbelah, tongkat boleh ketuk batu menjadi terpancar 12 mata air. Dan tangan Nabi Musa keluar cahaya spotlight, iaitu di 2 kali. Dan begitulah lintasan Nabi Musa, lintas laut dengan selamat. Itu antara mukjizat baginda Nabi Musa AS. Adapun Nabi kita Muhammad SAW sangat banyak mukjizat. Kerana apa? Yang pertama, Nabi lah seorang Nabi Rasul yang paling banyak mendapat tentangan daripada musuh. Musuh yang kafir, yang sembah berhala. Keluarga Nabi sendiri di Mekah. Musuh daripada orang Arab sekeliling yang tiada talian keluarga dengan Nabi. Musuh daripada agama Yahudi, Nasrani. Musuh daripada berbagai macam cabaran untuk Nabi Muhammad. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW pun benda yang sangat banyak dan luar biasa. Itu antara hikmah kenapa. Dan alasan yang kedua, Nabi kita adalah penghulu, ketua bagi seluruh para Nabi dan Rasul. Maka sudah pasti dia lebih banyak keistimewaan dan sebagainya. Jadi kita ingin mendengar kisah-kisah mukjizat Nabi SAW bukan untuk halua telinga dengar sedap, tuan-tuan. Seronok, bukan tujuan itu. Memang itu boleh.
Tapi taklah tujuan utama kita. Tujuan utama kita mendengar kisah Nabi untuk menambat cinta kita kepada Rasulullah SAW, untuk merasa agung hebatnya ta'zim baginda Rasulullah SAW, dan untuk meninggikan kedudukan Rasulullah dalam fikiran kita. Bagi kita, kebanyakan orang dalam fikiran dia mungkin orang ni lagi hebat, orang ni yang terhebat, orang ni yang terhebat. Mungkin dia cenderung minat kepada politik, orang politik ni lah yang paling hebat, orang politik ni lah yang paling hebat. Tapi mungkin cenderungnya kepada businessman, dia akan idolanya adalah orang businessman. Orang tu paling hebat, orang ni paling hebat. Mungkin dia orang yang tangkas dalam sukan dan sebagainya, idolanya ahli sukan. Tapi kita nak semua sekali, walaupun tuan-tuan ahli sukan, ahli politik, ahli segala-gala ahlinya, tetapi idola paling besar kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua manusia lain tak akan bawa pada kejayaan kalau tak ikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan dunia je lah. Dia berjaya dapat duit banyak, dia berjaya dapat bisnes banyak, dia berjaya dapat pangkat tinggi, dia berjaya dapat pingat hebat-hebat kat dunia, tapi tak bawa kepada akhirat. Akhiratnya mungkin dalam kelompok orang yang dikenakan azab. Di akhiratnya mungkin di kalangan orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang ikut jejak Nabi Muhammad SAW, bukan bererti kita tinggal semua kerja dunia, tak payah pergi pejabat, tak payah bisnes, tak payah ni, nak kerja Nabi. Tak. Bukan hanya jalan agama tu hanya duduk masjid je. Bukan hanya pegang tasbih je. Bukan hanya buka Quran je. Ya, itu penguat, pendorong yang paling kuat. Tetapi kerja tuan-tuan, pergi pejabat, pergi ofis, meniaga, kedai dan sebagainya, itu kalau kena pada landasan yang betul, dengan niat yang baik, niat yang saleh, niat yang untuk mendapat nafkah halal dan belanja ke tempat yang halal, maka kerja tuan-tuan itu ibadah. Satu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, Abu Bakar, Umar duduk dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba lintas seorang lelaki daripada jauh itu, depan mereka. Maka lelaki itu badannya hebat, sasar, kuat. Anak muda, badan tough gini kan, kuat. Dan tapi bawa alatan-alatan nak pergi kebun. Nak bawa macam cangkul ke kapak ke lebih kurang macam itulah. Bawa alatan kebun. Jadi para sahabat ni sembang, hebatnya badan dia. Kalaulah badan ni bawa senjata, masuk medan perang jihad fi sabilillah, baru sesuai. Sahabat-sahabat sembang. Nabi dengar. Nabi kata, apa kamu cakap? Kamu tahu tak? In kana yas'a. Kalaulah dia berjalan untuk ibu bapaknya, liyu'inahuma, untuk dia tolong ibu bapa mereka. Maksudnya mungkin dia sebagai anak bujang, ada bapa, mak bapak, dia pergi kerja tu nak dapat upah, nafkah yang halal dan nak bagi mak ayah dia makan. Fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa in kana yas'a, kalaulah dia pergi bekerja, jalan pergi ni ke kebun ni, liyu'ina auladihima, liyu'ina auladihi, kalau dia nak bantu anak-anak dia, nafkah anak isteri di bawah tanggungannya, fahuwa fi sabilillah, dia sedang jihad di jalan Allah. Kalau dia pergi kebun ni, kata Nabi SAW, yas'a liyastaghniya 'anil nas, untuk dia cukupkan keperluan harian dia, makan minumnya, mungkin nak bayar rumah, nak bayar kereta, dengan kerja yang halal, dan tujuannya supaya dia tak perlu nak minta sedekah dengan orang. Dia kerja, dia ada duit cukup, fahuwa fi sabilillah, dia sedang fi sabilillah. Wa in kana yas'a mura'iyan, kalaulah dia keluar jalan ni nak tunjuk hebat, aku dapat gaji besar, aku boleh beli kereta besar, nak tunjuk ke orang, supaya au sum'atan, riya'an au sum'atan, sama ada dia nak tunjuk ke orang ataupun sekadar nak dapat sanjungan orang. Buat kerja nak dapat pujian orang, biar orang pandang dia, puji dia hebat. Tujuan dia itu, fahuwa fi sabili syaitan, kata Nabi. Dia sedang keluar jalan menuju ke jalan syaitan. Jadi semua bergantung kepada niat kita masing-masing. Apa tujuan kita pergi kerja? Kalau niat kita untuk dapat bagi banyak, aku boleh belanja, ikut enjoy, aku suka, orang pandang aku hebat,
Na'udzubillah, itu tak ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Mungkin harta tersebut tersalurannya digunakan ke tempat yang haram. Na'udzubillah. Kerana niat yang salah, dia akan salur pada tempat yang salah. Pasti. Pada niat yang salah. Dia akan pergi ke situ. Kalau niat yang baik, tujuan yang baik, perbuatan yang baik, insya-Allah akan menjurus kepada pahala. Akan menjurus kepada redha Allah SWT. Masya Allah. Jadi itu ibadah, tuan-tuan, ibadah kita semua. Bukan Islam suruh buat untuk agama saja, tinggal kerja, tak payah pergi pejabat, tak payah berniaga, tak payah bisnes, tak payah semua. Tak. Silakan. Tapi Allah puji dalam Al-Quran surah An-Nur, rijalun rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki hebat-hebat ni, orang yang hebat ni, iaitu mereka punya perniagaan, dia berniaga, dia bisnes, tapi bisnes dan perniagaannya tak melekakan dia daripada ibadah pada Allah. Tak menyebabkan dia lalai daripada zikrullah. Tetap dia bersalawat, tetap hariannya ada istighfar, tetap hariannya ada tasbih, tetap hariannya dengan amalan sunat selain daripada yang fardu. Sembahyang fardu dia tak tinggalkan, sembahyang yang sunat dia perbanyakkan, puasa yang fardu tak tinggal, yang sunat dia buat sekadar yang dia mampu. Kan? Sedekah, zakat yang wajib dan sedekah yang sunat, semua dia buat. Dia tak lupa. Dia bisnes, dia berniaga, dia buat kerja, dia berpejabat, tapi la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Menyebabkan dia tetap dengan zikrullah. Dia tetap ingati Allah Ta'ala. Wa iqamis salah, dan tetap jaga semayang. Dan tetap mengeluarkan zakat. Maka ini lelaki yang hebat, kata Allah Ta'ala. Lelaki yang hebat. Orang yang hebat berjaya dunia akhirat. Dunianya pun senang, akhiratnya pun senang. Maka tuan-tuan muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi peluang untuk bersihkan kita daripada dosa-dosa pada hari Jumaat yang mulia. Perbanyakkanlah kita salawat, perbanyakkanlah kita istighfar, perbanyakkanlah kita doa hajat kita duniawi, hajat kita ukhrawi. Minta Allah perbetulkan pilihan kita dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kita salah pilih. Nak ambil tak ambil, nak pergi tak pergi, nak buat tak buat. Buat, Allah benda tak kena. Silap pilih. Jadi biar Allah meletak kita ke tempat yang sepatutnya. Kita tengok kisah mukjizat baginda Rasulullah SAW. Satu peristiwa, taulah mukjizat Nabi, iaitu antaranya keberkatan Nabi yang luar biasa. Antaranya adalah satu sok makanan boleh dikongsi makan cukup untuk 130 orang. Satu sok ni apa? Satu sok ni, satu genggam ni, satu cedok ni. Kalau beras pun satu cedok tu, kalau tepung pun satu cedok tu, dia panggil satu sok. 4 kali cedok ni dia panggil satu gantang. Kan? Jadi disebut daripada Abdul Rahman bin Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, katanya, kami ada 130 orang sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bertanya, apakah ada di antara kamu yang mempunyai makanan lebih? Nak kongsi semua orang ni? Ternyata ada seorang yang memiliki satu cupak gandum. Sikitnya lah. Satu cupak tu bolehlah buat mungkin seorang makan, 2 orang makan, 3 tu kira maksimum lah. Boleh kongsi sikit-sikit. 3 orang je. Ternyata ada seorang memiliki satu cupak gandum, dia pun membuat adunan. Maka Nabi suruh bawa mai dan Nabi suruh dia buat roti lah. Buat roti. Jadi dapatlah roti sekadar satu cupak, banyak mana. Maka kemudian datanglah seorang yang bertubuh tinggi, berjalan santai menghela sekawan kambing. Lalu ada orang bawa kambing, pengembala kambing. Lalu situ Nabi SAW bertanya, boleh tak nak ambil seekor? Dia pun okey. Nampak orang ramai, dia pun nak bagi. Cuma Nabi tanya, ni engkau nak hadiah ke ataupun nak jual? Nak hadiah ke nak jual? Kan? Kotlah dia nak buat kenduri Jumaat kan, dia hadiah je. Kan? Contohnya. Baginda bersabda, dia yang baginda berkata, atau dihebahkan. Dan dia menjawab, ialah aku nak jual lah, nak jual kambing. Nabi pun setuju. Beli seekor kambing tersebut dengan wang yang ada dan merintahkannya untuk dimasak. Sembelih kambing tersebut, lapah dagingnya, ambil kulitnya, dibuatlah masakan. Biasa tuan-tuan, kita seekor kambing memang boleh makan, 100 orang bolehlah, seorang seketul jemput sikit kecil daging tu. Tapi orang Arab kalau seekor kambing ni satu family je.
5 orang, 10 orang, 10 tu tak cukup. Kan? Habis, selesai. Kadang-kadang makan untuk satu hari sekali makan, selesai seekor kambing. Itu kebiasaannya. Tetapi, dan Nabi merintah untuk masak, juga memerintahkan agar organ dalamannya disimpan, diasingkan. Daging lain, tulang-tulang lain, organ hati, apa benda yang dalam itulah. Demi Allah, tidak ada seorang pun daripada 130 orang itu melainkan Rasulullah SAW memberi bahagian daripada organ yang panggang dalam. Daging telahlah makan. Dan yang tu semua orang dapat rasa hati. Hati sama mana tuan? Sikit jemputnya hati kan. Apabila dia hadir, maka baginda memberikannya. Sahabat-sahabat, ada lagi sahabat yang baru datang selain daripada 130 datang. Nabi bagi, dapat makan. Apabila dia tidak hadir, ada sahabat-sahabat yang tak hadir, orang teringat, ya Rasulullah, ada kawan kita tu, dia tak datang tadi. Dia kata nak datang tapi tak datang lagi. Nabi simpan. Nak bagi kat dia. Punca daripada seekor kambing dan 1 cupak gandum. Maka baginda menyimpan untuknya. Baginda membahagikan dalam 2 dulang. Mendapat bahagian makanan dan kami makan sehingga kenyang. Masih ada sisa. Dah makan kenyang 130 orang. Masih ada sisa dalam dulang tersebut. Makanan lagi. Yang kemudian Nabi bungkus dan bawa hadiah pada rumah ni, bagi pada rumah ni, bagi pada rumah ni. Di sini kisah yang pertama, mukjizat Nabi luar biasa. Semua para sahabat faham walaupun makanan yang puncanya, sumbernya sedikit tapi cukup kerana keberkatan tangan Nabi SAW. Jadi kata para ulama, keberkatan Nabi tak putus. Bukanlah berkat Nabi itu hanya zaman sahabatnya lah. Zaman kita mana ada nak pegang tangan Nabi, nak sentuh. Mana boleh lah. Tak. Masih ada keberkatan Nabi SAW kalau kita bijak menggunakannya. Bagaimana? Yang pertama sekali, banyakkan salawat Nabi SAW. Salawat adalah keberkatan yang besar. Banyak orang nak masak dia salawat, nak buat ni salawat, ada kebaikannya. Dan yang keduanya iaitu kita dekatkan diri dengan Nabi SAW melalui amalan sunnah kita yang mampu kita buat. Bacaan kita sentiasa dengar kisah-kisah Nabi supaya ia menjadi idola kita yang paling tinggi, kecintaan kita yang paling tinggi sekali kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi sebenarnya hadir begitu juga kisah 10 orang yang makan kenyang daripada hidangan Nabi. Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu berkata, aku termasuk penghuni ahli Sufah. Penghuni ahli Sufah dalam Masjid Nabawi itu ada satu tempat kecil. Kalau sekarang ni masih ada dalam Masjid Nabawi, tempat yang sebagai kenangan dia buat pentas kecil gitu. Itulah dinamakan tempat tidur, tempat duduknya ahli Sufah. Orang yang duduk miskin, tak ada rumah, tak ada harta, tak ada semua. Mereka mungkin kebanyakan datang daripada Mekah, apa pun tak ada. Mereka hanya duduk situ. Makanan dia orang, kalau orang sedekah, boleh kongsi. Tak ada siapa sedekah hari tersebut, puasa lah. Tak boleh makan. Itu ahli Sufah. Jadi dia Wasilah kata, aku antara orang yang duduk situ. Dan tempat ahli Sufah tersebut dekat dengan rumah baginda Rasulullah SAW, di mana rumah Nabi adalah maqamnya. Pada satu hari Rasulullah SAW mengundang untuk makan sekeping roti. Sekeping roti. Baginda menghancurkannya kecil-kecil. Satu keping, ramai, berpuluh orang. Baginda koyak halus, bagi nampak timbun. Sehingga menjadi halus dan tertimbun. Meletakkannya di atas dulang dan kemudian menyiram sikit dengan air panas. Setelah itu baginda mencampurkannya dan mengadunnya serta membentukkannya seperti kun buat longgok itu. Lalu baginda bersabda, mari makan. Nabi panggil semua mari makan. Makanlah mereka daripada bahagian yang tepi-tepi. Mereka ambil tepi-tepi dulu sikit. Kami makan daripada bahagian tengah sebab berkat. Sahabat lain ada yang ambil tepi, kami ambil yang tengah sebab berkat turun ke tengahnya. Maka sebab berkat selalu turun pada bahagian tengah, kata Wasilah bin Asqa'. Mereka semua dapat makan dengan kenyang apa yang dihidangkan tadi oleh baginda Rasulullah SAW. Begitulah riwayat At-Tabrani. Wasilah Asqa' juga menceritakan, aku termasuk penghuni ahli Sufah, teman-temanku mengadu kelaparan. Mereka mengatakan, hai Wasilah, pergilah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mintalah makanan daripada dia.
Aku pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya teman-temanku sedang kelaparan." Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah engkau memiliki sesuatu makanan?" Maka Aisyah menjawab, "Tidak ada kecuali serbuk roti, sikit je lah, saki-baki roti." Baginda bersabda, "Bawa mai." Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengambilnya dari dalam bungkusan. Rasulullah SAW mengambil piring lalu meletakkan seluruh saki-baki roti yang habuk perca-perca tu, longgok situ di atas piring. Setelah itu baginda membuat adunan daripada serbuk roti tersebut sehingga mengembang dan memenuhi seluruh piring. Baginda bersabda, "Wahai Wasilah bin Asqa', pergilah dan panggillah kawan-kawanmu 10 orang demi 10 orang. Aku pun memanggil 10 orang teman-teman aku, termasuk diri aku datang sekali." Baginda bersabda, "Duduklah kamu dan makanlah. Makan daripada bahagian pinggir. Jangan kamu ambil makanan daripada yang tengahnya. Sebab berkat selalu turun pada bahagian tengah." Mereka pun makan sehingga kenyang. Setelah itu mereka berdiri dan ternyata adunan roti di piring itu tetap seperti awal sedia kala. Baginda merapikan dengan tangannya baginda sehingga rapi dan penuh seperti awalnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Wasilah, pergi cari lagi 10 orang kawan kamu yang lain." Aku pun memanggil 10 orang yang lain. Baginda bersabda, "Duduklah kamu." Mereka pun duduk dan makan sehingga kenyang. Setelah itu mereka berdiri dan pergi. Baginda bersabda lagi, "Pergi panggil 10 yang ketiga, 10 yang lain pula." Maka aku pun cari 10 yang lain untuk datang makan lagi melakukan hal yang sama. Baginda bertanya, "Masih ada lagi tak orang yang tak makan lagi?" Aku jawab, "Ya, ada lagi mungkin 10 orang." Baginda kata, "Pergi panggil mereka 10 orang yang keempat." Aku pun memanggil mereka. Baginda bersabda, "Duduklah kamu di sini." Mereka pun duduk dan makan sehingga kenyang. Setelah itu mereka berdiri dan pergi. Makanan di atas piring masih banyak macam sedia kala. Baginda bersabda, "Hai Wasilah, bawa baki ni pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha." Dalam riwayat lain menyebut, aku termasuk penghuni sufah yang jumlah 20 orang. Kemudian dia menceritakan kisah seperti tadi. Perbezaannya terletak pada potongan roti dan sedikit susu. Ada yang mengatakan campuran susu sedikit apa yang ada. Ini tuan-tuan rahimakumullah, antaranya adalah mukjizat berkat Nabi itu luar biasa lah. Kita tak mampu nak gambarkan. Dan sentuhan Nabi, semua sentuhan Nabi menjadi kebaikan kepada para kebaikan kepada para sahabat yang berdepan dengannya. Dan prihatinnya Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang lapar. Kalau kita lapar, pergilah cari, kan? Lapar pergilah cari, tanyalah orang, suruh pergi je. Kita sendiri tak ada buat inisiatif untuk orang yang lapar. Maka itulah sikap Nabi SAW. Biar dia seorang Nabi, seorang Rasul pun, tapi tetap dialah sendiri yang buat untuk para sahabat. Dialah sendiri yang buat untuk para sahabat. Prihatinnya Nabi. Maka disebutkan bahawa sifat akhlak yang paling utama baginda Rasulullah SAW adalah yang itu prihatin pada kesusahan orang lain. Nabi takkan ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Kebanyakan kita ni ambil kesempatan atas kesusahan orang tu susah apa semua, kita tambah lagi bagi dia susah. Pergilah cari sendiri, dia dah susah dah, dia cari lagi. Maka ini sikap yang Nabi tak suka. Bila orang dah susah, kita susahkan dia lagi. Orang yang dah beban, kita bebankan dia lagi. Maka orang yang beban dan susah, selalunya diringankan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi lah sendiri yang sangat menyayangi para sahabatnya, orang yang sekeliling Nabi SAW. Dan begitulah kisah-kisah yang banyak tentang mukjizat keberkatan tangan Nabi SAW. Maka kita buatlah sentuhan Nabi, carilah sentuhan Nabi dalam hati kita. Walaupun tidak ada sentuhan fizikal, tapi yang ada sentuhan diri kita, jiwa kita, hati kita, dengan perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW, banyak membaca, banyak mendengar, banyak suka. Lebih-lebih kita hampir kepada bulan yang disambut sebagai Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi SAW. Banyak akanlah dengar kisah Nabi SAW. Kita tengok bagaimana para ulama, para tabi'in, bila mereka jumpa, pakai tanya, bagaimana kisah Nabi yang kau dapat? Apa sabdaan Nabi SAW? Antaranya satu ketika 2 orang lelaki, namanya Syutair, dan seorang lagi Masruq, 2 orang kawan, semua ni tabi'in.
Mereka ni anak murid pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Jadi mereka sempat jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain lah. Tapi mereka lebih mulazamah, lebih banyak duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dua anak muridnya, Syutair dan juga Masruq. Satu ketika mereka ni ulama besar, datang mereka berdua jumpa dalam masjid, ramai orang semua, mai jumpa kita kumpul depan mereka berdua. Berkumpullah mereka dua depan mereka berdua. Ramai. Maka mereka kata, semua minta tolonglah sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka Masruq kata, kau baca dululah, mungkin apa yang kau tahu, apa yang kau dengar, sampaikan. Syutai kata, engkau dulu. Maka dia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud menceritakan kisah satu ayat yang terkumpul dalamnya semuanya. Ada perintah, ada suruh buat benda baik, ada larangan, ada benda yang diharamkan, ada halal dan ada haram, terkumpul dalam satu ayat. Apa ayatnya? Iaitu dibacakan oleh Syutair ataupun oleh Masruq. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Selalu imam baca pada penghujung khutbah. Sesungguhnya Allah merintah kamu supaya berlaku adil. Berlaku adil. Allah perintah. Dan berlaku ihsan, buat baik kepada orang. Apa yang mampu kita buat, kita buat. Buat baik. Ihsan ini satu tingkatan yang hebat. Bila kita dapat melakukan kebaikan pada orang yang memerlukan, maka akan dapat ihsan daripada Allah. Kita buat ihsan pada orang, Allah beri ihsan dia pada kita dengan kasih sayangnya. Sehingga diperintahkan kita buat ihsan pada orang ni, walaupun kepada orang, juga kepada binatang-binatang. Allah perintah supaya bertindak adil. Adil berarti tidak ada pembohongan, tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan. Bertindak dengan baik. Adil, melakukan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya, Allah mengharamkan, melarang kamu daripada perbuatan fahsya. Wal munkar, dan perkara yang diingkari dalam Islam yang diharamkan. Terkumpul semua ayat tersebut. Betul, aku pun pernah dengar ayat tersebut, kata seorang lagi sahabat Syutair tadi ni, anak muridnya. Maka dia kata ada lagi satu ayat yang menjadi senjata yang utuh, yang paling hebat untuk kita semua. Ini kita boleh amal, tuan-tuan. Selalu kita dengar ayat ni. Maka dia kata, apa ayatnya yang menjadi senjata yang paling hebat? Penyelesaian bagi segala masalah. Apa dia ayatnya? Iaitu terakhir tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah ayat 1000 dinar. Tuan carilah bagi sempurna ayat tersebut. Dikatakan bacalah sebanyak-banyaknya bagi orang yang ada masalah, maka Allah selesaikan masalahnya. Jadikan amalan ayat 1000 dinar. Wallahu ta'ala alam. Tak sempat untuk kita lanjutkan lagi cerita tersebut. Sekadar itu yang mampu kita sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.